Hutang ini bukan satu perkara kecil dalam urusan muamalah sesama manusia, satu perkara yang mempunyai bahagian yang besar di dalam muamalah kehidupan harian kita. Oleh yang demikian, ayat tentang hutang ini disebutkan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu panjang. Jom sama-sama kami, caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. نوينا تعلم وتعليم وتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى آمين اللهم آمين. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah, hadirin hadirat yang dikasihi, kita akan sambung tafsir daripada surah Al-Baqarah ayat yang ke-282 hari ini. Ayat yang ke-282 daripada surah Al-Baqarah merupakan ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن يكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد فإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil. Dan janganlah seseorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh itu, hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan isi hutang itu dengan jelas. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah ia mengurangkan sesuatu pun dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu bodoh atau lemah atau ia sendiri tidak dapat hendak merencanakan isi itu, maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil dan benar. Dan hendaklah kamu mengadakan 2 orang saksi lelaki dari kalangan kamu. Kemudian kalau tidak ada saksi 2 orang lelaki, maka bolehlah seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari orang-orang yang kamu setujui menjadi saksi.
supaya jika yang seorang lupa dari saksi-saksi perempuan yang berdua itu, maka dapat diingatkan oleh yang seorang lagi. Dan janganlah saksi-saksi itu enggan apabila mereka dipanggil menjadi saksi. Dan janganlah kamu jemu menulis perkara hutang yang bertempoh masanya itu, sama ada kecil atau besar jumlahnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah dan lebih membetulkan menguatkan keterangan saksi. Dan juga lebih hampir kepada tidak menimbulkan keraguan kamu, kecuali perkara itu mengenai perniagaan tunai yang kamu edarkan sesama sendiri, maka tiadalah salah jika kamu tidak menulisnya. Dan adakanlah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah mana-mana juru tulis dan saksi itu disusahkan. Dan kalau kamu melakukan apa yang dilarang itu, maka sesungguhnya yang demikian adalah perbuatan fasik derhaka yang ada pada kamu. Oleh itu, hendaklah kamu bertakwa kepada Allah, dan ingatlah Allah dengan keterangan ini mengajar kamu, dan Allah sentiasa mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Ayat yang kita bacakan ini adalah dipanggil ayatud dain, ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hukum hakam dan adab-adab di dalam berhutang dan memberi hutang, dan batasan yang diletakkan di dalam syariat kita dalam hal berhutang. Memang pun hampir kebanyakan daripada kalangan kita tak pernah terlepas daripada berhutang atau memberi hutang. Alangkah baiknya muamalah kita sesama manusia dalam hal berhutang dan memberi hutang ini ditambahkan dengan apa yang telah ditetapkan di dalam syariat Islam. Dalam ayat ini, yang merupakan ayat yang terpanjang dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Apabila kamu menjalankan sesuatu urusan dengan hutang piutang yang diberi tempoh hingga suatu masa yang tertentu, hendaklah kamu menulis. Tuntutan ini adalah pilihan kepada orang yang memberi hutang atau kepada yang mengambil hutang. Dia adalah pilihan. Sama ada yang tulis hutang itu adalah orang yang memberi atau yang menerima hutang. Yang ditulis itu apa dia yang ditulis? Arahan untuk menulis di sini, sebahagian para ulama mengatakan arahannya adalah wajib. Maksudnya, kalau salah seorang daripada yang memberi hutang dan yang menerima hutang tidak menulis, maka berdosa mereka. Ini hukum yang dikeluarkan oleh sebahagian para ulama. Sebahagian lain yang mengatakan an-nadab, yakni sunnah. Bahkan kalau meninggalkan bertulis dalam urusan berhutang ini, kedua-dua pihak yang memberi hutang dan yang menerima hutang, kedua-dua mereka akan menanggung hukum makruh. Maka oleh yang demikian, hutang yang perlu ditulis di sini adalah suatu urusan ketika mana kita bermuamalah dengan orang lain. Kalau satu orang nak berhutang dengan orang lain, dan hutang tersebut adalah hutang yang dipanggil muajjalah. Ad-dainul muajjal, dalam hukum muamalah dipanggil hutang yang muajjal, yang bertempoh. Itu yang dituntut untuk menulis. Tapi kalau hutangnya tidak bertempoh, maka tidak perlu ataupun tidak ada tuntutan untuk menulis. Contoh, saya bagi tahu sama Syekh Ali, bagi tahu, pinjamkan saya RM10 nak masuk sekejap dalam tabung, sekejap lagi keluar, saya ambil duit daripada kereta. Adakah itu berhutang? Ya, berhutang. Tapi itu bukan termasuk hutang yang muajjal, hutang yang tertangguh, dan bukan tak dituntut untuk menulis. Yang dituntut untuk menulis hutang yang bertangguh, yang punya tempoh. Satu orang pinjam duit dengan orang lain, pinjam RM1,000. Maka ketika dia meminta, dia bagi tahu saya akan pulangkan balik duit ini lepas 1 bulan, itu namanya hutang muajjal. Atau saya pulangkan balik duit ini
dengan cara ansuran, setiap bulan saya bayar RM100 selama 10 bulan, itu pun namanya muajjal, hutang yang ditangguhkan bayarannya. Hutang seperti inilah yang dituntut di dalam agama kita untuk menulis. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, apa faedah ayat yang terpanjang dalam Quran yang diturunkan cerita tentang masalah hutang? Adakah ini satu perkara yang terlalu besar dalam agama kita, sehingga demikian panjang? Kalau kita buka dalam Quran, dalam mushaf, satu muka surat kan, satu muka surat tak berhenti baca daripada atas sampai bawah satu ayat cerita tentang hutang. Dan tak ada dalam ayat Quran yang lain yang menceritakan tentang masalah hutang kecuali satu ayat ini saja. Tapi kenapa sampai demikian panjang? Adakah hutang ini satu perkara yang demikian besar? Adakah ia merupakan satu bahagian yang besar di dalam agama? Adakah ia merangkumi aspek yang kira-kira kalau kita tidak cermat dalam hal ini akan meruntuhkan agama kita? Jawapannya, hutang ini adalah menjadi suatu perkara yang akan menjadi asbab yang banyak di dalam urusan sesama manusia, sama ada akan kita panggil macam akan menjadikan masalah di antara manusia daripada satu pihak kepada satu pihak yang lain. Berapa banyak hubungan kekeluargaan yang terputus kerana masalah hutang? Berapa banyak hubungan persahabatan yang terputus kerana masalah hutang? Berapa banyak pihak yang bergaduh kerana hutang? Berapa banyak orang yang cedera kerana hutang? Bahkan berapa banyak juga orang yang terbunuh kerana hutang? Berapa banyak jenayah yang berlaku kerana hutang? Maka hutang ini bukan satu perkara kecil dalam urusan muamalah sesama manusia. Dia bukan satu perkara yang kecil, satu perkara yang mempunyai bahagian yang besar di dalam muamalah kehidupan harian kita. Oleh yang demikian, ayat tentang hutang ini disebutkan atau diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu panjang. Jadi, faktubuh, maka tulislah. Di sini seperti yang saya katakan tadi, hutang ketika berlakunya muamalah ad-dain atau muamalah berhutang ini, perhutangan bila mana berlaku, maka tuntutannya kembali kepada salah seorang daripada dua-dua pihak. Bagaimana cara nak menulis? Ini yang disebutkan pada ayat yang berikutnya, faktubuh. Yakni kenapa adanya tuntutan untuk menulis dalam berhutang ni? Bukan hanya menulis. Nanti lepas ni kita baca yang ditulis pula kena ada saksi. Dan saksi itu kena dua orang. Sudahlah disuruh tulis, tak cukup dengan itu, kena datangkan dua orang saksi pula. Nampak macam begitu berat dalam masalah hutang, kerana demikian agama kita menyelesaikan terlalu banyak maslahat manusia, yang banyak orang yang tak jumpa nak menyelesaikan masalah kerana tinggalkan sesuatu perkara yang disuruh dalam agama kita. Baginda Rasulullah SAW bila mana sampai ke kota Madinah, maka Nabi melihat banyak orang-orang yang meminjam di dalam berurusan niaga. Ada yang meminjam buah untuk diniagakan, ataupun yang meminjam tanaman-tanaman, ataupun meminjam duit, atau macam-macam lagi. Jadi ketika Nabi di Mekah, belum lagi ada hukum hakam bermuamalah tentang hutang. Tak ada lagi. Baginda Nabi berdakwah selama 13 tahun di Mekah, tak ada pun cerita tentang masalah hutang piutang ni. Dan memang pun ketika Nabi berdakwah di Mekah, banyak ayat-ayat yang diturunkan adalah ayat-ayat yang banyaknya tentang masalah akidah, banyaknya tentang masalah beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Tak banyak ayat-ayat yang menceritakan tentang hukum hakam, khususnya muamalat. Banyak yang menceritakan tentang muamalat ketika Nabi sudah pun berhijrah ke kota Madinah. Kerana selepas berhijrah ke kota Madinah, baru Nabi ada kesempatan untuk bermuamalah, bersemuka dengan orang-orang yang banyak dalam urusan berniaga. Di kota Madinah ada satu pasar, dan ada sampai hari ini. Pasar itu diasaskan oleh Sayyidina Uthman bin Affan, Suqul Madinah. Ada lagi sampai hari ini. Dan sampai sekarang pun orang masih lagi guna untuk berniaga. Kalau kita pernah sampai, ianya berdekatan dengan Saqifah Bani Sa'adah,
dan kena jalan ke depan sikit, ada satu tempat dataran yang banyak orang berniaga letak kemah. Di situlah dikatakan tempat asal suq, pasar yang pertama di kota Madinah. Di Mekah ada juga pasar, bahkan Mekah ini lebih dulu lagi daripada Madinah dalam hal menjadi pusat perdagangan. Tapi waktu itu belum lagi turun hukum hakam muamalat kepada baginda Rasulullah SAW. Kerana tempoh dakwah Nabi ketika di Mekah lebih banyak berfokus kepada masalah tauhid, masalah akidah, masalah akhlak dan sebagainya. Tetapi bila sudah ramai orang masuk Islam, sudah perlahan-lahan turun ayat-ayat yang menerapkan tentang hukum hakam seperti hukum hakam muamalat dan sebagainya yang banyaknya diturunkan di kota Madinatul Munawwarah. Bila Nabi datang ke kota Madinah, Nabi nampak banyak masalah yang berlaku dalam hal urus niaga. Masalah riba berlaku, masalah tipu dalam berniaga berlaku, masalah pinjam meminjam berlaku, dan hampir keseluruhan daripada ayat-ayat yang bersangkutan tentang masalah muamalah ini banyaknya diturunkan di kota Madinah Al-Munawwarah, kerana waktu itu Nabi baru berkesempatan untuk bermuamalah dengan mereka. Dan ini bukan perkara yang kecil. Pada malam Mi'raj, baginda Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hukuman yang ditetapkan kepada mereka-mereka yang mengambil riba. Riba ini hukum muamalat. Dalam hal hukum berjual beli pun banyak yang tak terlepas daripada hukum riba. Jadi, bukankah sesuatu yang diberikan isyarat oleh Allah pada malam Mi'raj menunjukkan itu perkara yang sangat besar? Maka antara salah satu yang diberikan isyarat lebih dulu kepada baginda Rasulullah pada malam Mi'raj adalah hukuman yang ditetapkan kepada mereka yang mengambil riba. Riba ini adalah hukum muamalat. Jadi muamalah ini adalah bahagian daripada hukum hakam yang mesti dipelajari, khususnya kepada orang yang sudah masuk dalam bidang perniagaan. Kita dalam mempelajari hukum hakam ada dia punya tahap dia. Tidak semua orang yang perlu mahir dalam kaifiat melakukan haji dan umrah. Bahkan yang wajib perlu kita ketahui sebagai seorang individu muslim yang mukallaf adalah yang asas bahawa haji dan umrah itu adalah berlaku di kota Madinah. Haji ini berlaku pada musim haji, haji dan berlaku di kota Mekah. Haji ini adalah ada sangkut paut dengan hukum tawaf dan ada sa'inya, ada apa semua. Tahu secara general itu sudah cukup kepada seorang mukallaf. Dan kalaupun dia tak tahu lebih detail, dia tidak berdosa. Kerana apa? Kerana belum sampai tuntutan kepada dia untuk wajib belajar bab haji, wajib belajar bab umrah. Bila akan sampai tuntutan kepada dia untuk mempelajari secara terperinci, bila dia sudah nak pergi haji, nak pergi umrah, maka kalau dia pergi haji dan umrah dengan zero, tak tahu apa-apa langsung, berdosa dia. Seperti mana dia nak solat tapi tak tahu satu perkara pun tentang solat dan dia tak nak belajar tentang solat, maka berdosa. Demikian juga dalam hal hukum hakam muamalat. Muamalah ini secara umum yang perlu diketahui oleh setiap orang mukallaf, yakni dari segi jual beli itu boleh, yang tak boleh adalah riba. Riba ini hukumnya haram. Demikian perkara-perkara asas yang perlu diketahui secara general oleh semua orang. Tetapi kepada seorang yang sudah masuk dalam bidang perniagaan, dia sudah buka perniagaan, maka wajib kepada dia untuk mempelajari lebih terperinci dalam masalah hukum hakam muamalat. Kerana sudah datang kepada dia keperluan untuk mempelajari hukum hakam muamalat. Maka bila mana baginda Rasulullah SAW melihat banyak yang berlaku di kota Madinah pinjam meminjam, faqala Rasulullah, maka Nabi sebutkan, man aslafa fal yuslif fi kailin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum. Barang siapa yang nak melakukan pinjaman, maka lakukanlah dengan kadar yang telah ditetapkan. Kailin ma'lum, yakni timbangan yang sudah dimaklum oleh kedua-dua pihak. Maksudnya apa? Kalau satu orang nak pinjam daripada timbangan 1 kilo buah korma contoh,
Contohlah nak pinjam untuk perniagakan atau apa, maka kailin maklum, kedua-dua pihak kena maklum dan kena ketahui, wa waznin maklum, timbangan yang diketahui, ila ajalim maklum, dan tempoh yang sudah dimaklumi oleh kedua-dua pihak, semuanya mesti kena clear. Jadi hadis ini Nabi sebutkan man aslafa falyuslif. Siapa orang yang nak meminjam, maka pinjamlah dengan syarat sekian. Hadis ini bukanlah satu tuntutan untuk kita ini kena amalkan sikap banyak meminjam. Kerana Nabi sebutkan, ada orang kadang-kadang faham hadis macam tu. Rasulullah sebut dalam hadis ni, kata Nabi, man aslafa falyuslif. Siapa orang nak berhutang, maka berhutanglah. Nabi sebut kot. Ini Rasulullah yang sebut. Maka adakah berhutang ini menjadi sunnah kerana Nabi sebut? Atau adakah berhutang ini menjadi satu tuntutan untuk kita ni suka nak berhutang? Tidak. Ini Nabi sebutkan kepada orang yang punya maslahat, orang yang perlukan kepada melakukan perkara tersebut, maka merekalah yang disebutkan dalam hal ini, iaitu kepada orang yang sampai kepada peringkat dia perlu untuk berhutang, falyuslif, maka persilakan. Tapi dengan syarat, yang berhutang ataupun yang memberi hutang salah seorang daripada kedua-dua pihak tersebut, mestilah untuk menulis seperti mana disebutkan, faktubuh, tulislah apa yang telah dihutangkan ataupun yang diberi hutang tadi, supaya tidak ada seorang pun yang akan terzalimi. Nabi sebutkan dalam satu hadis yang lain tentang betapa besarnya tuntutan untuk menulis ketika mana berlaku muamalat berhutang. Kata Nabi dalam sebuah hadis, hal ta'lamuna mazluman da'a rabbahu falam yustajab lah. Adakah kamu mengetahui seorang yang dizalimi ketika mana dia berdoa, doanya tetap tidak mustajab? Orang yang mazlum, orang yang dizalimi, tapi doanya tetap tidak mustajab. Adakah kamu tahu siapa mereka? Kenapa Nabi sebut macam tu? Kerana orang yang dizalimi doanya mustajab. Tidak ada halangan ataupun tidak ada hijab antara orang yang dizalimi. Kalau ketika mana dia mengangkat tangan berdoa kepada Allah, dia adalah satu orang yang dizalimi oleh orang lain, maka doanya pasti Allah kabulkan. Tidak ada hijab. Tapi orang yang dizalimi ini Nabi sebutkan, hal ta'lamun, adakah kamu ketahui orang yang dizalimi yang Nabi pernah janjikan doanya mustajab, tapi kadang-kadang doanya juga tidak mustajab, tahukah kamu? Faqalu kaifa dzalika ya Rasulullah. Sahabat bertanya, macam mana boleh macam tu ya Rasulullah? Orang dizalimi kan doanya mustajab. Mana mungkin orang dizalimi doanya tidak mustajab? Kata Nabi, qala rajulun ba'a bai'an ila ajalin falam yushhad walam yaktub. Rajulun ba'a bai'an, satu orang yang membeli satu barangan, ila ajalin, dengan berhutang pada satu tempoh. Dia beli satu barang dengan berhutang. Dia janjikan kepada orang yang dia beli barang tadi, saya beli dengan hutang dan saya akan jelaskan dengan sekian-sekian waktu dengan tempoh-tempoh yang telah disebutkan. Falam yushhad, yakni tidak dibawakan saksi, walam yaktub, dan tidak pun dituliskan. Dua benda dia tak buat. Tak ada saksi, tak ada yang menulis. Maka ini kalau tidak berlaku ketika mana satu orang meminjam orang lain, meminjam harta orang lain, meminjam duit orang lain, tak tulis dan tidak ada saksi yang menyaksikan apa yang ditulis, kalau dia dizalimi, doanya tidak mustajab. Maksudnya nak bagi tahu betapa besarnya, yakni kesan kepada orang yang tinggalkan muamalat menulis ketika mana berhutang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, falyaktub bainakum katibun bil adl, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menulisnya dengan adil. Wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahu Allah, dan orang yang boleh menulis tadi janganlah enggan menulis ketika mana diminta. Maksudnya di sini yang menulis tadi mestilah menulis hutang itu sama ada daripada pihak yang berhutang ataupun yang memberi hutang, mesti menulis dengan adil, tidak dikurangkan atau ditambahkan. Dahulu
ada satu, dulu-dululah, masa zaman saya kecil-kecil dulu, di kampung, ada istilahnya buku 35. Syekh Ali tahu ke buku 35? Ini special. Buku 35 ni hebat lagi daripada accountant. Dia boleh berubah sekelip mata. Orang-orang kampung dulu, kalau di kedai-kedai runcit tu ada buku 35. Buku tu tertulis 555, buku kecil kan. Jadi orang akan ambil barang dengan tulis. Di kampung saya, terkenal satu kedai yang kalau orang berhutang, hutangnya tak pernah kurang. Kalau dibayar pun hutangnya tak pernah kurang. Oh, ini accountant ni dahsyat ni. Dahsyat accountant ni. Orang bayar hutang, hutangnya tak pernah kurang. Ya, orang kampung. Hari ini nak ambil barang sikit, besok bayar separuh. Lusa datang ambil barang lagi. Lepas tu dah gaji, bayar separuh lagi. Jadi orang yang berhutang, dia pun tak tahu sebetulnya berapa hutangnya. Yang dia tahu buku tu ditulis, dipegang oleh tuan punya kedai. Ya, ada rekodnya lah. Tapi bila setiap kali datang, saya pun pelik, saya punya hutang ni sampai dah umur pencen 60 tahun, hutangnya tak habis-habis. Jadi rupa-rupanya kedai tu dikenali dengan orang tu suka untuk tukar dia punya amount yang dibayar dan tambahkan hutang orang. Yani walaupun orang tu bayar RM10, dia akan kurangkan pada RM10 yang dibayar tersebut ataupun ditambahkan pada hutang supaya orang sentiasa nampak berhutang dengan dia. Siapa yang patut dipersalahkan dalam hal ini? Dalam hal ini, kedua-dua pihak bersalah. Kenapa kedua-dua pihak bersalah? Yang menipu tuan punya kedai, bersalahnya di sini kepada orang yang mengambil hutang tadi adalah kerana tidak membawakan saksi yang menyaksikan apa yang dihutangkan, seperti mana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kalau dibawakan saksi, maka tidak akan mungkin tak akan berlaku penipuan. Demikian syariat agama Allah Subhanahu wa taala ini membawa penyelesaian kepada bermacam-macam masalah. Dan orang yang diminta untuk tulis mestilah menulis dengan adil dan tidak boleh untuk memberikan alasan tidak mahu menulis. Tak apalah, kita sesama kita je pun, takkanlah nak tulis-tulis, tak ada masalah, okey je. Ini masalah. Kadang-kadang yang dijanjikan dengan mulut, tiba-tiba kalau berlaku apa-apa hal, nanti warisnya pula datang tuntut, tak ada rekod, tak ada saksi. Nak buat macam mana? Orang tu buat muamalah secara lisan, tak ada tulisan, tak ada hitam putih, tak ada black and white-nya, tak ada saksi, tak ada agreement, tak boleh buat apa. Dalam urusan manusia di atas dunia pun, kita pun berpegang dengan hukum seperti itu. Kalau tak ada black and white, tak payah cerita apa-apalah. Mana boleh buat apa-apa. Demikian juga black and white ini sudah ada dalam Quran 1400 tahun dulu. Ini bukan satu muamalah yang diperkenalkan oleh sistem perbankan, bukan. Ini sudah diperkenalkan, black and white ni kena ada dalam Quran 1400 tahun dulu sudah diperkenalkan. Maka jangan memadai hanya dengan lisan. Kerana situasi kita sentiasa tidak sama. Hari ini satu orang memberikan hutang kepada satu orang lain. Kerana dengan beranggapan ini saya punya kawan, maka tak ada masalah. Dia pun mungkin bayar sikit ataupun terlewat bayar, tiba-tiba berkelahi, ataupun tiba-tiba yang bagi duit ni meninggal, ataupun yang pinjam duit tadi meninggal. Macam mana nak pergi tuntut dengan waris? Tidak ada black and white-nya, tak boleh buat apa-apa. Saya teringat dulu cerita pasal biar ada black and white ni. Dahulu waktu nak pergi belajar ke Tarim, ke Hadramaut, ada satu orang haji, orang baik ni, Masya Allah, dah meninggal, Allah yarhamu, orang Johor. Dia menjanjikan kepada kami 4 orang waktu tu nak pergi ke Yaman. Kita cari sponsor lah, waktu tu kita tak ada duit sangat. Sekarang pun tak ada duit sangat pun. Waktu muda-muda lagi, satu orang kita pergi jumpa, ni kami berempat ni nak pergi daurah kursus di Tarim, di Hadramaut, di Darul Mustafa. Kita tak cukup duit flight, perlukan belanja lebih kurang dalam RM6,000 untuk satu orang. Kita pun jumpa, Masya Allah, Tabarakallah, dia pun menjanjikan, insya Allah saya akan sponsor untuk 4 orang.
Orang yang soleh, orang yang baik, Masya Allah, tabarakallah. Kita pun gembiralah, dah bagi nama untuk pergi beli tiket dan sebagainya kepada ejen yang uruskan. Lepas 2-3 hari Tuan Haji ni meninggal. Lepas 2 hari Tuan Haji ni meninggal. Kita pun dah pecah kepala fikir, Allah, ini tiket flight dah di booking. RM4,000, RM6,000 ni nak dapat daripada mana? Orang yang janjikan sudah meninggal dunia. Kita pun buat tebal muka, pergi jumpa dia punya waris. Nah, macam mana sebab nak pergi belajar? Pergi jumpa dia punya waris, bagi tahu. Waris ni pun Masya Allah orang baik. Bagi tahu ini sebetulnya kami ni pernah dengan ayahnya dulu janjikan untuk sponsor kami 4 orang pergi belajar ke Tarim, ke Yaman. Tapi belum berlaku apa-apa, ayahnya sudah meninggal dunia. Kata anaknya, minta maaf Ustaz, saya tak dimaklumkan apa-apa oleh ayah. Jadi tak mungkin untuk saya nak, ialah dah baru meninggal dunia, takkan dia pula mungkin ada banyak lagi hal-hal harta pusakanya, adik-beradiknya apa semua nak diuruskan, tak mungkin juga untuk dia nak berikan kepada kita. Tapi kita nak cari jalan penyelesaian, kod-kod lah, mana tahu ayahnya ada bagi tahu kan, ada wasiat ke apa ke. Rupanya tidak ada. Jadi terlepaslah, terlepas untuk dapat sponsor. Tapi alhamdulillah datang rezeki daripada min haitsu la yahtasib, daripada orang yang kita tidak terkira. Jadi walhasil yang nak disebutkan di sini, sesuatu yang tidak boleh hanya bergantung dengan lisan, baik dalam berhutang, baik dalam memberi hutang, kerana keadaan orang sentiasa tidak sama. Dan orang yang dipertanggungjawabkan untuk menulis, wala ya'ba katibun an yaktuba kama 'allamahullah, janganlah menjadi halang ataupun merasa menghalang kepada orang yang tahu menulis bila mana diminta untuk menulis, maka dia jangan sampai memberikan alasan. Maksudnya di sini adalah ketika mana berlaku urusan hutang piutang ni, ada satu orang yang diminta untuk menulis. Kerana ada halangan kepada kedua-dua pihak ni untuk menulis, jadi orang yang tahu menulis ini jangan sampai untuk tidak mahu menulis. Ayat ini adalah sesuai di zaman Nabi. Kerana di zaman Nabi banyak orang ummi, orang yang tak boleh baca dan tak boleh menulis. Sikit orang yang boleh baca dan menulis. Jadi ayat ini nak bagi tahu, kalau di zaman Nabi dulu, kalau orang yang dipanggil untuk menjadi saksi untuk menulis urusan hutang piutang ini, maka jangan bagi alasan. Kerana sikitnya orang yang boleh membaca dan menulis di zaman Nabi SAW, dan mungkin zaman kita sekarang tidak ada halangan lah dalam hal ini. Wal yumlil ladzi alaihi alhaqqu wal yattaqillaha rabbah wa la yabkhas minhu syai'a. Janganlah di dalam menulis hutang tadi menyembunyikan sesuatu walaupun kecil. Fa in kana alladzi alaihi alhaqqu safihan, atau kalau orang yang beri hutang itu adalah orang yang mahjur. Mahjur ini maksudnya orang yang tak berapa cerdik, yang senang ditipu. Kadang-kadang orang ambil peluang. Banyak orang, kadang orang yang agak lurus sikit, orang yang senang, mahjur dipanggil. Jadi kalau ada orang macam ni yang nak beri hutang, au dhaifan, atau orang yang lemah, maka atau dia tak mampu untuk menguruskan hutangnya itu dengan baik, falyumlil waliyuhu bil adl, maka hendaklah yang menulis hutang itu adalah walinya atau wakilnya yang adil, yang dithiqahi. Jadi maksudnya di sini, bolehkah berhutang dengan orang yang dhaif, orang yang lemah? Contoh, orang yang dhaif adalah kanak-kanak. Sah ke untuk mengambil hutang daripada kanak-kanak? Sah hukumnya, tapi dengan syarat wal yumlil waliyuhu bil adl. Syaratnya mesti ada wakilnya yang adil, yang menyaksikan, yang menulis hutang tersebut. Kerana ini orang dhaif, orang lemah, orang yang tak mampu untuk uruskan dia punya duit sendiri. Jadi tak mungkin kalau dibagi duit, mungkin akan diambil advantage oleh orang yang meminjam duit tadi, kerana dipinjam dengan budak-budak. Maka soalnya, boleh ke tidak satu orang pinjam duit daripada kanak-kanak, contoh, atau majnun pinjam duit daripada orang gila, contoh, harta orang gila? Jawapannya boleh, dengan syarat dia kena ada wakil daripada pihak yang dhaif, yang lemah tadi,
mesti kena ada seorang wali yang adil, wakil yang adil yang menuliskan, ditambah lagi dengan ada saksi seperti mana yang disebutkan. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, dan hendaklah yang menjadi saksi di dalam tulisan tadi, muamalah agreement tadi tu, yang menjadi saksi adalah min syahidaini min rijalikum, 2 orang daripada lelaki. Wa illam yakuna rajulaini farajulun wa imra'atan, kalau tak ada 2 orang lelaki, boleh juga 1 lelaki 2 perempuan, kerana 2 perempuan menyamai maqam atau tempatnya 1 orang lelaki dalam hal saksi, ya, dalam hal saksi. Cuba kita tengok, tak cukup dengan kitabah, tak cukup dengan tulisan, ditambah lagi dengan saksi dalam hal berhutang. Untuk apa? Li ziyadati thiqah, untuk menambahkan kepercayaan, supaya urusan hutang piutang itu tidak dianiaya mana-mana pihak di antara kedua-dua mereka, sama ada yang memberi hutang atau yang meminta hutang. Wala ya'ba syuhada'u idza ma du'u wala tas'amu an yaktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalih. Maksudnya di sini, kalau orang yang seorang lelaki atau 2 orang perempuan tadi yang menjadi saksi, supaya jika yang seorang yang lupa, seorang lagi boleh mengingatkan. Itu dia punya faedah dia. Kenapa ada 2 orang saksi? Mungkin 1 orang tak berapa ingat, maka 1 orang dia boleh menjadi saksi ataupun menguatkan bahawa betul lah, kau tak ingat ke dulu kan kita ada jadi saksi orang ni sekian. Tapi bukan semua tempat yang boleh untuk 1 orang saksi lelaki digantikan oleh 2 orang saksi perempuan. Ingat, kebanyakan tempat saksi mesti daripada kalangan lelaki, tidak boleh daripada kalangan perempuan, kecuali dalam bab muamalat. Dalam bab muamalat ini, tempat yang mesti ada 2 orang saksi, boleh kalau digantikan dengan 1 orang lelaki dengan 2 orang perempuan. Tapi bukan di semua tempat boleh ganti macam tu. Contoh kalau saksi nikah. Saksi nikah tak boleh digantikan. Tak boleh ambil ayat ini, letakkan pada ayat nikah untuk gantikan 2 orang saksi, digantikan dengan 1 orang saksi, tiba-tiba tak dapat datang, ambil 2 orang perempuan. Kerana apa? Dalam Quran sebut, 2 orang perempuan akan mengambil tempatnya 1 orang lelaki. Tidak. Ini dalam hal muamalat, dalam hal hutang boleh, tapi dalam hal yang lain tidak diperbolehkan. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Yakni kenapa perempuan tidak boleh menjadi saksi dalam banyak hal? Mesti orang lelaki. Kalaupun diperbolehkan kepada perempuan, mesti 2 orang. Walhal tempat itu boleh untuk 1 orang lelaki, tapi kalau nak gantikan kena 2 orang perempuan. Apa sebab? Baginda Rasulullah sebutkan di dalam hadis, kata Nabi dalam hal ini, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa aksarna al-istighfar fa inni ra'aitukumunna aktsaru ahlan nar tuksirna al-la'an wa tukaffiranna al-ashir ma ra'aitum min naqisati aqlin wa dinin aghlabu lidhi lubbin minkunna. Nabi sebutkan di sini, ya ma'syar nisa, wahai sekalian wanita, banyak-banyakkanlah bercakap benar. Wa aktsarnal istighfar, banyakkan istighfar. Apa sebab? Kerana nisbah untuk pembohongan ini senang berlaku daripada kalangan wanita. Di zaman Nabi lah. Mungkin juga di zaman kita sekarang. Fa inni ra'aitukunna aktsar ahlan nar, dan aku nampak ramai daripada kalangan ahli perempuan yang masuk ke dalam api neraka Allah. Hadis ini disyarahkan oleh al-Imam Siddiq seorang imam yang mensyarahkan hadis ini dalam kitab Riyadhus Shalihin, tentang masalah ramainya wanita yang masuk dalam neraka. Beliau sebutkan dalam syarahan hadis ini satu perkara yang sangat ajib, yang baik. Katanya, memang Nabi sebutkan ramai yang akan masuk neraka adalah daripada kalangan perempuan. Tetapi pada masa yang sama, yang lebih akan penuhkan syurga adalah orang perempuan juga. Maksudnya wanita adalah
nisbah yang paling banyak yang akan ada dalam syurga, tapi mungkin dengan naqisatul akal, dengan kekurangan akal, dengan banyaknya tidak boleh membuat pertimbangan yang baik, banyak orang yang terjerumus di dalam melakukan perkara-perkara seperti mana disebutkan. Oleh yang demikian, tidak diletakkan perempuan pada tempat-tempat yang perlukan kepada tugasan yang besar seperti mana dalam hal-hal seperti ini, kerana kalau ingkar dalam masalah menjadi saksi, hukumannya berat. Maka ini perlu dianggap sebagai satu perkara yang positif kepada orang perempuan, untuk pelihara perempuan daripada tanggungjawab yang besar. Nak jadi saksi, kalau mungkir saksinya, kalau buat saksi palsu, akibatnya sangat dahsyat. Maka Allah nak selamatkan orang perempuan daripada tugasan-tugasan seperti ini. Ini dari segi positif yang perlu kita pandang. Demikian ayat yang menyebutkan tentang arahan kepada kita untuk sentiasa menulis di dalam muamalat hutang memihutang. Mudah-mudahan sedikit banyak akan memberikan tambahan ilmu kepada kita. Hadza billahi taufik. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min 'amalin la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. وصلى الله تعالى وسلم على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ada seorang ni dia kata kaya sangat-sangat, tapi asalnya miskin. Cuma sebab apa dia kaya? Karena dia waktu miskin, bila dia makan roti, kata Syekh, roti kan ada habuk, dia tak akan bagi jatuh ke tanah. Dia akan tahan macam tu. Dan habuk ni pun dia akan makan. Disebabkan betul-betul dia menghormati rezeki Allah, tak membazir rezeki-rezeki Allah ni, dia jaga nikmat-nikmat Allah ni, maka Allah kayakan dia.